Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, segala kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segalanya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi kenikmatannya, menambahkan lagi rezeki kepada kita semua insya-Allah. Jadi para penonton, para jemaah, para tetamu Allah, para penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa khabar semua? Semua sihat ke pada hari ini? Yang mana mungkin berada di negeri-negeri di sebelah pantai timur sekarang ni mungkin dalam keadaan yang gusar, diuji dengan banjir dan sebagainya. Tapi nampak gaya banjir pun nak mula surut kan daripada Pahang apa semua. Jadi kita doakan agar semuanya diberikan kemudahan. Di bahagian Selangor juga mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Di Shah Alam yang mana terjejas teruk dengan banjir apa semua. Nampak gaya Federal Highway pun dah boleh lalu apa semua tadi kan. Nampak macam-macam video dengan bab banjir ni apa semua ni. Rasanya ramai betul yang share jalan sini boleh lalu, jalan sini tak boleh lalu dan sebagainya. Jadi tak apalah. Jadi kita doakan agar semua sekali yang terlibat dalam banjir besar apa yang berlaku ni, kita doakan agar diberikan kemudahan untuk mereka dan kepada para jemaah yang bakal menjadi tetamu Allah. Para penonton yang akan menjadi bakal tetamu Allah yang sedang menyaksikan, sedang menonton rancangan Sempurnakah Umrahku. Ini hari yang ke-3 bersama dengan saya Ustaz Haji Saifullah bin Muhammad Nasri adalah mengupas isu-isu berkaitan dengan tajuk-tajuk yang terkini lah kan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan membicarakan lagi tajuk yang tak kurang juga pentingnya pada hari ini. Kita akan membicarakan berkaitan dengan perjalanan bakal jemaah umrah Andalusia nak menuju ke tanah suci baik daripada Malaysia maupun daripada Madinah Al-Munawwarah. Nanti saya akan tunjukkan kurang lebih perjalanan tuan-tuan yang akan masuk ke kota Madinah dulu contoh. Gitulah kurang lebih. Kemudiannya bagaimana pula jemaah yang uzur dan sudah fizikalnya bagaimana keadaannya, daimul hadas, miqat dan juga syarat-syarat sah bagi tawaf dan juga sa'i insya-Allah ya. Jadi semua sekali bertenang, ambil tempat masing-masing, duduk dengan tenang, standby pen ke apa semua. Tak usah masalah tak pakai pen dah, semuanya pakai iPad kan, catat iPad apa semua kan, buat recording dan sebagainya ya. Jadi semua boleh bersedia, insya-Allah kita akan mengupas satu persatu dalam bab ini. Okey baik, kita mulakan dulu dengan perkara yang melibatkan perjalanan ke Mekah insya-Allah ya. Ke tanah suci para jemaah yang akan menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada KLIA lagi kan. Kalau semalam kita dah membicarakan berkaitan dengan apakah benda-benda yang akan berlaku kepada jemaah 3-4 hari sebelum pergi ke KLIA ni, iaitu mutawif akan menghubungi para jemaah, akan dibuat Zoom dan sebagainya. Jadi hari kejadian tengok betul-betul dalam tempoh, tarikh dan juga masa yang telah diberitahu dalam Zoom meeting tu nanti akan berkumpul di KLIA 1 jam berapa, tarikh berapa, apa semua, kaunter berapa. Jadi inilah dia masanya untuk kita ke KLIA untuk terbang menunaikan ibadah umrah ni. Okey. Jadi saya mulakan dengan perjalanan daripada KLIA lagi. Jadi sebelum tuan-tuan masuk ke KLIA tu nanti, di pintu masuk KLIA akan ada pegawai KLIA yang akan cek dahulu. Jadi ni tanya, ni Haji, Hajah nak mana ni, puan, tuan nak ke mana? Kata kita nak pergi umrah sama Andalusia. Oh, umrah. Boleh tunjukkan saya PCR. Ni dia, PCR ni. Jadi nak tengok PCR-nya dan juga yang keduanya untuk sebagai rakyat Malaysia nak tengok kita punya MySejahtera lah. Pastikan kita punya MySejahtera tu kuning begini, bermakna fully vaccinate. Kan dia tengok apa semua PCR, okay, negatif. Dia tengok kita punya MySejahtera pun
dengan warna kuning ni, insyaAllah dia bagi masuk lah. Kita pun masuk beramai-ramai, tolak troli apa semua dengan beg-beg bagasi. Kita terus saja menuju ke kaunter yang telah ditetapkan kan, oleh pihak Andalusia. Kalau Saudia mungkin kaunter K. Tengoklah kaunter apa semua. Okay, sampai di kaunter saja. Okay, next slide. Sampai di kaunter saja nanti boleh beraturkan beg. Nanti ada pegawai-pegawai kita ni. Ada pegawai-pegawai Andalusia bersama dengan Mutawif pun dah standby dah untuk menyambut ketibaan tuan-tuan haji dan hajah ayah bonda ni, akan taggingkan beg, bantu taggingkan beg, akan berikan pada tuan-tuan name tag dan sebagainya. Jadi di sinilah tempat dia. Jadi pegawai-pegawai kita ni akan bantu beraturkan beg apa semua. Jadi beg bagasi besar beratur ginilah kan, beg kecil hand carry pegang aja. Dan jangan ikat beg tuan-tuan begini kan, dengan tali-tali macam ni, tak nak diikat di beg. Contohnya macam ni kan, contohnya yang diikat pada beg bagasi tuan-tuan, beg besar tu diikat dengan tali-tali begini contohnya. Next slide. Contohnya beginilah. Mana next slide. Okey, baik, contoh ni lah kan, diikat beg dengan tali kan. Memanglah kita nak letakkan nama kat depan beg tu, betul kan, tapi letak kat atas name tag kecil tu sudahlah. Ini tampil besar dengan tali, bersilang-silang tali kan. Atau pula lagi dahsyat macam ni kan, next slide kan. Ada pula yang lebih dahsyat lagi macam ni, dengan tali jaring ikan lah kan. Diikat beg, lepas tu dengan batang paik pun ada tu getah paik pun ada. Untuk apa ni Haji? Supaya tak sakit Ustaz bila angkat kan. Jadi tali-tali macam ni jangan diikat pada beg bagasi masing-masing. Jangan letak. Kerana nanti boleh sangkut dekat konvoyer nanti kat bawah apa semua kan. Jadi kalau nak wrapping aja. Kan wrapping RM25 dekat kelai ujung tu ada wrapping bag, itu better. Jangan diikat dengan tali-tali sebegini. Baik. Kemudian jangan dibawalah barang-barang yang dilarang oleh pihak penerbangan. Jangan ada yang bawa peluru apa semua kan. Ini contoh barang-barang yang prohibited item, tak boleh. Kalau ada bawa liquid-liquid, contohnya macam shampoo, sabun apa semua tu, letakkan dalam beg bagasi besar. Jangan letakkan dalam hand carry. Nanti bila sampai ke atas, nanti bila di-scan, tak lepas nanti nak masuk kapal terbang. Sebab apa? Sebab liquid apa semua ni kita letakkan dalam bagasi besar di bawah. Kemudian kita dah tak ada lagi tuan-tuan, taklimat-taklimat seperti begini ni tak ada. Buat sementara waktu taklimat-taklimat di KLIA begini masih tidak ada. Kerana SOP tidak membenarkan kita ni berkumpul beramai-ramai. Tak boleh lagi, tak boleh. Jadi itu sebab kita buat Zoom lah kan. Macam ni tak ada lagi. Ini contoh taklimat lah. Kalau dulu yang pernah pergi dengan Andalusia mesti teringat taklimat oleh Mutawif dan juga pegawai airport apa yang akan diberikan, iaitu dengan inilah dah pergi pertenangan lah semua sekali apa semua. Kemudian next slide. Tak ada lagi macam ni tak ada, digantikan dengan Zoom meeting sebelum ni. 5 hari sebelum terbang tu digantikan dengan Zoom meeting. Jadi kumpul-kumpul macam ni masih belum dibenarkan lagi. Okey, kemudian next slide. Macam ni kan, dulu boleh selfie apa semua kan, tak boleh lagi. Masa ni tak boleh, masih lagi tidak dibenarkan berkumpul apa semua. Kemudian ada next slide lagi. Okey, seterusnya kan. Ni saya tunjukkan gambar kan, makna kata dulu ada macam ni, sekarang ni dah tak ada. Okey, next. Okey, tuan-tuan nanti haji dan hajah akan dapat yang namanya sebagai checklist dokumen. Checklist dokumen ni sebelum tuan-tuan dibenarkan untuk masuk ke bahagian immigration di bawah untuk menuju ke bahagian terminal utama untuk berlepas, ada 8 item yang akan diberikan oleh pihak Andalusia kepada haji-hajah sekalian. Jadi envelope begini nanti ada kat KLIA itu nanti. Jadi dengan dokumen-dokumennya, yang pertama sekali iaitu boarding pass dan juga pasport. Kan, boarding pass dan juga pasport. Okay, next slide. Okay, sebelum tu. Okay, ini dia. Boarding pass dengan pasport. Ini akan diberikan kepada haji dan hajah sekalian. Pastikan tengok betul nama kita di boarding pass tu sama dengan kita punya pasport lah. Kan? Dan pastikan sektor kita terbang tu betul. Cool Jet contohnya, Kuala Lumpur, Jeddah.
Kan, dan juga penerbangan masuk ke Jeddah betul kan, bukannya terbang ke mana-mana pula kan, Istanbul pula ke Turki ke mana pula kan. Jadi tengok, cek betul-betul kita punya boarding pass, cek kita punya pasport, pastikan benar. Yang ketiga, anda usahakan print out kan tuan-tuan punya salinan pasport. Yang ketiga, sebelum tadi, slide sebelum tadi, satu, dua, tiga, empat. Salinan pasport pun akan difotostatkan oleh pihak Andalusia. Sama juga. Yang keempat ialah e-visa. E-visa ni akan dapat juga sebagai kebenaran untuk para jemaah memasuki bumi Saudi dengan e-visa ni. Baik, yang kelimanya, seterusnya, yang kelima, salinan sijil vaksinasi. Jadi yang ada 2 barcode, saya dah bagi tahu semalam, di Saudi dia tak minta, dia tak guna yang warna kuning apa semua, tak nak. Dia nak tengok yang ada 2 barcode ni. Jadi pastikan para jemaah kat mana pun dalam MySejahtera boleh download 2 barcode begini. Kalau Sinovac mesti ada 2 barcode dan juga satu lagi barcode yang ketiga iaitu Pfizer. Akan mesti ada 3 barcode. Kalau jemaah yang AZ macam saya AstraZeneca, 2 je lah. Kalau Pfizer pun 2, kalau ambil booster ada 3 juga. Jadi yang ini akan diguna pakai sepanjang tempoh kita di Saudi. Nak balik Malaysia besok pun ini yang dia nak tengok kan. Baik, yang keenamnya adalah PCR kita yang kita test tadi, yang kita test 72 jam sebelum penerbangan, mesti negatif kat situ lah. Mesti negatif. Baik, yang ketujuh, 5, 6, yang ketujuh adalah mukim. Ini adalah surat kebenaran kita berada di bumi Saudi. Nanti ada jugalah mukim ni dia bagi. Dan yang ke-8-nya adalah buku cucuk ACWY 135 meninggalkokol dan cucuk wajib untuk umrah. Jadi 8 item ni nanti dapat je kat kaunter, lipat comel-comel, masuk dalam envelope biru Andalusia tadi tu, letak terus dalam beg sling kita. Beg sling yang Andalusia bagi sekali tu, ada beg besar, beg kecil dan juga beg sling. Dalam beg kecil tu ada beg sling. Jadi semua dokumen ni pastikan simpan dalam beg sling masing-masing. Jangan kita punya dokumen orang lain yang pegang. Jangan. Jadi sendiri punya dokumen sendiri pegang. Ya. Okey, dah skemah apa semua, kita akan minta pada jemaah kalau dah siap apa semua, bolehlah salam-salam kan. Salam-salam siapa yang hantar tu, itu pun kita nak pesan juga. Yang mana hantar ke KLIA tu jangan ramai-ramai. Sekarang ni fatrah Covid kan. Jadi KLIA pun tidak membenarkan orang ramai-ramai berkumpul apa semua. Tapi alhamdulillah lah, kita tengok pun sejak saya terbang hari tu pun 30 Oktober, para jemaah yang menghantar ayahanda, bonda, mak ayah apa semua ni mematuhilah SOP-nya kan. Taklah ramai sangat. Kalau dulu mungkin ramai kan. Jangan pula kita nak pergi umrah ramai-ramai hantar. Satu bas hantar, rombongan Kak Kiah datang. Jangan ramai-ramai. Ya? Jadi cukuplah anak beranak apa semua, cukuplah itu saja yang datang untuk menghantar kita apa semua. Ya. Okey, baik. Kemudian selesai semua, kita akan masuk ke pintu gate utama balai pelepasan. Nanti tunjukkan dekat immigration kita tu kita punya boarding pass dan juga pasport. Kita tengok gitu bermana nama betul. Okey, cek. Tanda bulat, boleh turun terus ke bahagian immigration, beratur untuk immigration. Adapun untuk jemaah Malaysia, kita dah ada pintu gate automatik. Okey, next slide. Yang ni contohnya orang yang bukan orang Malaysia lah. Orang Malaysia dia ada pintu gate automatik. Ni belah atas tadi, turun bawah, jumpa immigration. Next slide. Okey. Mana tadi? Tak ada. Sebelum tu. Lagi, depan lagi. Tak apa. Kan? Maaf lah tuan-tuan. Sebab saya tak boleh nak kontrol slide ni kan. Dikontrol oleh admin. Tapi tak ada masalah. Nanti dah naik, dah lepas immigration nanti, masuk ke dalam, dah scan bag, naik untuk train tadi. Train tadi tu menuju ke terminal antarabangsa. Sampai masa apa semua, kita pun boarding kan. Kita pun sampai tengok 1 jam sebelum penerbangan, ada orang counter datang, orang airlines datang, okey, tiba masa untuk kita boarding, ikut gate masing-masing, ikut zone masing-masing, kita pun boarding lah, boarding apa semua. Lepas boarding, kita berada dalam kapal terbang kan, kita duduk di seat masing-masing. Tengok kita punya tiket, tengok kita punya seat, pastikan betul. Okey, next slide. Sampai kita duduk di seat masing-masing, jangan duduk tempat lain. Kalau sekiranya adalah berpisah dengan isteri, dengan suami mungkin,
suami dekat seat depan sana, kita isteri seat kat belakang sini, ujung sini kan. Nanti tak apa, duduk dulu di tempat masing-masing. InsyaAllah bila kapal terbang dah terbang cantik apa semua, nanti kita boleh adjust lagi. Okay, baik, ni contoh gambar tadi yang gate, auto gate untuk rakyat Malaysia tadi tu. Jadi letakkan pasport apa semua, cap jari, scan muka, boleh terus masuk dalam kan, tak payah nak beratur panjang. Okay, seterusnya. Okey, nanti dah terbang apa semua, nanti jangan lupa makan, minum. Ini contohlah menu-menu yang ada dalam kapal terbang. Kan? Dia bagi nasi itu, salad. Nanti akan diberikan juga ni oleh petugas airlines sanitize kit, kan, sanitize kit. Jadi ataupun hygiene kit. Jadi dalam tu dia ada bagi life boy untuk kita punya sanitasi tangan apa semua. Dia bagi peri apa semua, ambil lah. Ya. Baik, kemudian next slide. Kita pun dah terbang, dah makan, minum. Jangan lupa bagi mereka yang masuk Mekah dulu, nanti 30 minit sebelum menempuh miqat Qarnul Manazil akan berniat di dalam kapal terbang. Ada pun yang masuk Madinah dulu, jangan niat. Kan? Nanti mana dah tahu kapal terbang tu dia menuju ke Jeddah sama. Jadi orang yang masuk ke Mekah dulu, dia akan berniat ihram umrah. Bagi yang masuk ke sektor Madinah dahulu, maka tak payah berniat. Ya. Dalam pada kita ialah terbang ke tanah suci apa semua, banyakkan selawat kan, tengok rancangan-rancangan yang berfaedah. Ni nak pergi ke Mekah, James Bond lagi tadi. Kan, tengok James Bond apa semua kan. Jadi kurang-kurangkanlah James Bond ni, bukannya pergi London kan, ni pergi umrah. Okay, baik, landing saja nanti dekat Jeddah apa semua, kita akan ada pengurusan di airport kan, pengurusan di airport. Tuan-tuan bila keluar saja kapal terbang, tuan-tuan akan disambut dulu oleh Kementerian Kesihatan Saudi. Dia akan minta PCR kita. Jadi buka balik dokumen tadi yang dah dilipat dalam envelope tadi tu, serahkan kepada Kementerian Kesihatan Saudi. Dia tengok negatif, bermakna non-detected, dia akan bagi stiker. Naik train pula, kan, naik train pergi ke bagian immigration. Sampai immigration pula nanti, okay, cap jari apa semua macam biasalah, cap jari 10 apa semua. Lepas tu barulah ambil bagasi. Dah ambil bagasi, barulah pula ada custom. Ada custom pula, dia ambil random aja, random check. Siapa yang kena random check, siapa yang tak kena tak ada, jalan terus. Kan? Kemudian nampak pula keluar, nampak aquarium besar. Ada gambar aquarium, mana slide yang ada nampak aquarium kan. Punya besar aquarium, daripada tingkat 5 sampai tingkat bawah adalah kan. Ini aquarium Nala punya besar. Tuan-tuan, saya rasa pernah pergi ikut Akuria KLCC. Akuria KLCC pun kecil kan. Ini memang dekat airport Jeddah ni baru, mercu tanda lah airport Jeddah baru. Memang besar betul. Segala jerung, segala apa ada dalam tu. Kan? Habis tu nanti pegawai kita dah tunggulah untuk di terminal bas di bawah sana. Tolak beg apa semua. Nanti insyaAllah pemandu bas akan bantu untuk masukkan bagasi kita dalam pokok bas apa semua. Okey, baik. Kemudian kita bertolak menuju ke Madinah. Ni contoh, ni contoh saya cerita masuk Madinah dulu kan, sebab masa agak terhad, jadi nak cerita masuk Mekah dulu, Madinah dulu, nanti tak dapat cover tajuk-tajuk yang lain kan. Jadi ini contoh kita masuk ke Madinah dahulu kan. Okey, naik bas apa semua tadi, on the way nak ke Madinah daripada Jeddah kurang lebih 5 ke 6 jam lagi ke depan. Kalau menempuh waktu solat subuh, kita akan solat subuh nanti dalam perjalanan. Kalau tak ada, kita terus aja lah kan, terus aja perjalanan menuju ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Sampai sahaja nanti di hotel, okey, next slide. Sampai saja di hotel, bertenang, nanti tuan-tuan akan disambut oleh pegawai Madinah kita. Kunci akan diagihkan dalam bas. Kunci akan diberikan kepada Mutawif. Mutawif akan edarkan melalui kertas yang telah disenaraikan tadi, bilik berapa, maka Mutawif akan edarkan kunci. Maka dapat kunci apa semua, beg bagasi besar tuan-tuan akan diletakkan satu tingkat. Di mana-manalah, contohnya bas 1 tingkat 8, bas 2 tingkat 9. Ikutlah bas mana yang akan di-assignkan oleh pegawai Andalusia, ikut sahaja. Kemudian kita turun, tarik beg hand carry. Hand carry masing-masing tarik. Sampai semua kita dah dapat kunci, masuk bilik, tarik beg apa semua, dah masuk dalam bilik masing-masing. Jadi ingatlah, ambil gambar depan hotel kita, di hotel mana tadi kita datang, ni hotel apa nama, jadi boleh ambil gambar apa semua supaya ingat kan. Perkara yang paling mustahak sekali apabila sampai saja di bumi Madinah, dah tarik beg apa semua masuk bilik. Okay, next slide. Kita akan uruskan tuan-tuan punya yang dinamakan sebagai SIM card, pembelian SIM card. Dan nanti ada pegawai daripada Mobili yang telah diuruskan oleh pihak Andalusia datang ke
hotel untuk pembelian SIM card. Kan, pembelian SIM card. Pegawai mobili. Jadi, para jemaah boleh beli SIM card Saudi ni. Kalau SIM card tak dibeli, kita punya Tawakkalna dengan app Tamarna tak berfungsi. Maka nak memberikan fungsi kepada dua app saja ni, kok mana pun memang kena belilah. Okay, next slide. Ada pegawai dia akan bagilah. Dia akan datang, dia akan bagikan package. Ada yang nak mana? Ke belakang pula ya. Ke depan, slide ke depan. Okey, ke depan lagi. Ada? Next slide ke depan. Oh, habis dah. Okey, ke situlah dia. Okey, baik. Tak apa, tak apa. Nanti akan ada pegawai mobili apa semua, dia akan assignkan pada tuan-tuan. Okey, ambil package. Kalau RM40 dapat 4 GB internet. Kalau nak internet banyak sikit, ada 15 GB internet. Dia akan bagi harga RM92. Kurang lebih. 15 GB internet, RM92. Ini kita dah pesan dah semalam. Memang kena standby sikit duit untuk pembelian SIM card. Ni pembelian SIM card ni dia sendirian berhak tuan-tuan. Dia sendiri-sendiri kena beli. Memang tak disediakan. Kita cuma sediakan operator aja, pengurusan aja. Jadi kumpul di lobi ataupun tempat tingkat M lah untuk pengurusan SIM card. Kumpul di tempat makan untuk pengurusan SIM card. Jadi seorang-seorang tak akan uruskan. Sampailah Tawakkalna dia berfungsi, sampailah Tamarna dia pun akan berfungsi kan. Nanti sampai di sana macam biasalah, ziarah dalam ada programnya, ziarah luar Andalusia pun ada programnya. Jadi tengok saja dekat kita punya kertas jadual program kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh tahulah hari ni apa yang nak buat. Kalau tak ada apa-apa aktiviti pada hari ni, belah petang ada aktiviti lapang. Jadi mungkin tuan-tuan boleh apply sendiri dekat dalam Tamarna untuk masuk ke Raudah sendiri secara individu. Dan kalau ada slot kosong boleh masuk, insya-Allah ya. Dan kemudian akan diberikan kepada tuan-tuan, ni berita baru yang saya dapat tahu daripada pengarah Andalusia, Hajah Ida Duswana kan, yang mana Hajah Ida maklumkan akan dapat namanya gelang. Satu gelang warna biru. Untuk Andalusia, satu gelang warna biru tu nanti. Itu gelang biru boleh memberikan akses masuk ke masjid, Masjidil Haram, baik Masjid Nabawi, tanpa perlu menunjukkan permit untuk masuk solat dan sebagainya. Jadi boleh masuk. Cuma kalau macam umrah, ziarah makam Nabi, Raudah masih lagi memerlukan permit untuk kita mohon masuk. Tapi dengan adanya gelang, bermakna orang ini, jemaah ini dah diketahui oleh polis yang menjaga pintu masuk masjid. Bila tengok gelang aja, dia bagi masuk pintu je. Tak payah kita nak buka lah Tawakkalna, tunjukkan kita punya permit untuk masuk ke apa semua, tak payah. Kan, ni gelang ni nanti sebagai satu asbab kebaikan jugalah, bagus. Memang ada untuk para jemaah kita ni. Jadi jemaah Andalusia akan dapat ni gelang biru ni di hotel Madinah tu nanti. Kalau masuk Mekah, nanti di hotel Mekah akan dapat dipasarkan. Dia gelang macam satu kertas, macam tuan-tuan masuk ke Taman Tema lah kan. Tuan-tuan pernah masuk kan Taman Tema, Legoland ke mana ke, Famosa Waterpark ke apa semua, dia akan bagi ni gelang ini. Jadi dengan adanya gelang itu, sudah tidak perlu lagi untuk membuka Tawakkalna lah, nak buka Tawakkalna, lepas tu internet slow pula kan dan sebagainya, kelang kabut. Jadi tunjuk aja gelang, jalan. Dia pun tengok gelang aja, dia pun bagi masuk apa semua. Memang memudahkan. Okey, baik. Dan Andalusia dah diberikan oleh muasasah satu mesin ni. Ni dekat Kuala Lumpur rasanya dia orang cetak sendiri kan. Boleh cetak sendiri lah. Tapi tidaklah pakai daripada KLA. Rasanya pakai dekat Madinah tu nantilah. Jadi mesin cetak pun dah dapat dah. Memang mudah lah. Okay, baik. Terima kasih Andalusia kerana menyediakan kemudahan begini untuk para jemaah. Memang membantu banyak lah. Kan haji-haji kita yang ada border dan mungkin tak biasa dengan smartphone. Bila digelang, mudah banyak dia masuk. Okay, baik. Maka itulah kurang lebih perjalanan tuan-tuan untuk menuju ke bumi Madinah. Apa yang perlu ada, apa yang tuan-tuan akan uruskan di KLA lagi, itulah barang-barangnya. Jadi insyaAllah kalau sekiranya terlepas pandang tadi, tak apa perasan apa benda barang yang kena sedia apa semua, tak ada masalah. Boleh WhatsApp saya, insyaAllah saya akan terangkan detail barang-barang yang perlu ada apa semua.
Daripada semalam lagi, kemarin lagi, bila kita katakan persediaan barang-barang nak kena beli apa semua, ramai pula yang PM ni. Kan? Ramai yang PM, bagaimana keadaannya dan sebagainya. Gelang tu mudah rosak tak? Tak mudah rosak sebab gelang tu dia macam kalis air. Kan? Dia kalis air. Jadi tak ada masalah. Kan? Jadi boleh pakai, ambil uduk ke apa semua, dia beres aja. Kan? Dia macam gelang Taman Tema, tuan-tuan. Kan? Tuan Haji Musa kita pernah pergi Taman Tema tak ni? Kan? Kalau tak pernah pergi Taman Tema, tak tahulah gelang macam mana. Kan? Ada tak gelang macam tabung haji tu kan? Gelang macam tabung haji, kurang lebih lah kot. Tapi ni kalau tabung haji, gelang besi kan? Ini gelang Taman Tema. Jadi gelang begitulah kurang lebih. Ya? Okey, baik. Memang kena selesa. Selagi mana kita berada di bumi Mekah, Madinah, gelang jangan dicabut-cabut. Kan? Jangan kita kata tangan cabut lah pula. Ni payah nak ambil uduk. Tak ada payahnya. Benda tu memang ada je kat tangan. Ambil uduk macam biasa je. Kan? Jadi, pakai sentiasa selagi mana kita berada di bumi Mekah maupun bumi Madinah. Jadi kalau ada kemusykilan, bab tadilah urusan apa semua, nak kena ada apa, barang-barang persiapan apa semua, boleh PM saya nanti, insyaAllah saya akan balas. Daripada semalam lagi, kemarin lagi, sejak kita mulakan program sempurnakan umrahku bersama saya, ramai mesej bertalu-talu masuk kan, nak bertanya berkaitan dengan SOP dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba menjawab satu persatu. Apapun, kumpul dulu soalan tuan-tuan, kita akan jawab soalan tuan-tuan pada jam 10.15 minit malam ya. Okay, baik. Kalau seorang tanya ni tak sempat jawab ni, kan tak sempat kita punya program nak apa. Okey, baik. Yang kedua, bercerita berkaitan dengan jemaah yang uzur fizikal. Kan, uzur fizikal. Bagaimana keadaannya? Adakah perlu bawa wheelchair? Tadi petang dah ada jemaah telefon saya. Saya ni tak apa larap jalan Ustaz. Saya ni tak apa larap jalan. Jadi perlu ke saya bawa wheelchair sendiri daripada Malaysia lagi? Memang betul. Kan? Memang nanti di Hotel Mekah, Hotel Madinah ada wheelchair wakaf apa semua yang mutawif tolong uruskan wakaf-wakaf tuan-tuan apa semua tu, kursi roda kan. Ada tetapi amat terhad kerana hotel kita ni ramai orang, jadi bila ambil kadang-kadang lupa nak pulang apa semua. Dia ambil wheelchair wakaf tadi tu pergi masjid, lepas tu dia letak dalam bilik dia. Mana nak ambil orang lain nak guna apa semua, tak boleh. Jadi untuk yang mana memang uzur, jemaah-jemaah yang memang uzur secara fizikalnya, bawa wheelchair daripada sini lagi. Belilah wheelchair. Beli wheelchair dekat mana-mana farmasi apa semua. Ada wheelchair kan yang jenis ada brake, yang ada brake, ada yang tak ada brake, ada bukan tak ada brake. Brake tangan tu ada. Tu dekat tangan tu. Masa dekat handle atas tu ada brake, ada yang tak ada brake. Dia brake pakai kaki je kan. Jadi belilah yang sedap, apa semua yang selesa untuk kegunaan 12 hari kita berada di bumi Mekah maupun di bumi Madinah. Nanti wheelchair tu, siapa yang pakai wheelchair, tolong maklumkan pada mutawif bahawa saya akan menggunakan wheelchair Ustaz. Nanti kita akan maklumkan pada airlines biar di taggingkan kita punya wheelchair tu nanti. Jadi untuk jemaah wheelchair, dia akan taggingkan, dia akan masukkan awal. Lepas tu jemaah-jemaah yang uzur tadi ni akan duduk dengan wheelchair, menggunakan wheelchair KLIA. Sampailah ke pintu boarding apa semua, jemaah yang uzur ni pun dia akan boarding awal berbanding jemaah-jemaah lain. Jemaah lain dia akan tunggu dulu, jemaah yang uzur dia akan boarding dulu. Bersama mungkin yang ada jemaah, kalau ada orang lain yang mengandung ke apa semua, dia akan boarding awal dulu. Jadi bila dah keluar nanti dekat Jeddah, wheelchair tuan-tuan tu akan dapat awal. Bila dapat awal boleh pakai pula. Nanti dah keluar dekat konvoyer, keluar kat bag apa semua tadi, dapat wheelchair tu boleh buka untuk pakai pula. Jadi sepanjang tempoh berada di bumi Mekah Madinah, pakailah wheelchair yang sendiri ni kan. Lepas tu bila dah habis semua, kemudian kalau nak balik besok, malas nak bawa wheelchair apa semua, bagi tahu dekat mutawif, bagi tahu dekat pegawai Mekah ataupun pegawai Madinah, Ustaz, saya nak balik Malaysia, ni wheelchair rasa tak boleh. Saya pun boleh jalan slow nanti dekat airport apa semua, dekat airport Jeddah pula nanti ada pula Bangla ataupun airport Jeddah punya wheelchair petugas airport, dia akan bantu pula kita duduk dalam wheelchair. Jadi sepanjang masa dekat airport Mekah, airport Jeddah maupun airport Madinah ataupun airport KLIA, dia ada petugas yang akan bantu untuk wheelchair. Jadi wheelchair kita lipat aja. Masa balik nanti kalau tak nak menggunakan wheelchair tadi tu, malah nak bawa balik, wakafkan aja, tinggalkan aja dekat hotel Mekah maupun hotel Madinah. Bagi tahu dekat ustaz, mutawif kita, Ustaz, ni saya nak wakafkan aja lah wheelchair saya ni. Saya boleh slow nanti dekat airport ada petugas yang akan tolak wheelchair, nanti di sana dia akan bantu saya lah, mudah gitu. Ya, ramai jemaah buat gitu kan, di malam nak bawa balik wheelchair dia, dia wakafkan aja, tak ada masalah. Ya,
Kemudian tapi sebelum kita nak pergi ke Mekah ni, yang mana jemaah-jemaah saya dah pesan hari tu lagi, kita amalkanlah gaya hidup yang sehat sebelum kita menuju ke tanah suci ni, ya. Kita amalkan gaya hidup yang sehat, pastikan kita buatlah aktiviti-aktiviti fizikal sebelum kita nak ke tanah suci. Maklumlah tuan-tuan, kita ni mungkin dah lama PKP, duk mandom aja kat rumah apa semua kan, merap aja kat rumah. Jadi dulu sebelum PKP rajin juga berkebun apa semua. Ini dah PKP, kebun pun naik lalang apa semua, semak samun. Bila kita dah mulalah bebas gini, kita pun malas apa semua kan, nak keluar-keluar. Jadi ambil stamina lah, ambil stamina. Pergilah berlari dekat balapan stadium mana-mana, pusing lah kan 4-5 papan apa semua. Paling tidak pun pusinglah rumah banglo tuan-tuan, tawaf rumah banglo apa semua tu. Bagi stamina, sebab jalan banyak. Bila sebut Mekah Madinah, bila sebut umrah aja, jalan memang banyak. Tak kurang satu hari kalau jalan, kalau umrah saja 7 ataupun 8 kilometer jalan daripada hotel. Tambah pula tuan-tuan yang hotel ekonomi kan, Anwar Diafah ataupun Olayan Al-Haram, dia jalan tu agak jauh sikit kan, begitu berbanding jemaah yang duduk di Safwah. Safwah 50 meter depan masjid aja kan. Itu pun dah rasa jauh dah, dengan tawaf, sa'i pergi balik kan apa semua. Nak balik ke hotel pun dah penat dah. Apatah lagi jemaah-jemaah yang hotel-hotel ekonomi, maka standbykan diri dengan aktiviti-aktiviti fizikal, bersenam dan sebagainya. Makan makanan-makanan yang sihat. Tambah pula jemaah yang nak pergi umrah, esok nak terbang ni. Jadi hari ni jangan makan yang pedas-pedas. Ni ada jemaah saya sebelum ni makan pedas, rasanya dia makan sambal kacang apa semua kan. Makan sambal udang lah apa semua. Dah sakit perut dah kan. Berapa kali pas kita duk berhenti, ada cari berhenti pergi tandas. Sebab apa? Sebab perut tak selesa tuan-tuan. Tadi nak terbang jauh ni, perjalanan jauh, makan benda-benda yang tak sakitkan perut kan. Jangan makan sambal-sambal, makan biasa-biasa je. Gitu. Makan sup-sup aja tu okeylah. Ni makan sambal kan. Kita nak terbang umrah, lepas tu sakit perut. Jadi oleh demikian, makanlah makanan yang sihat apa semua. Lepas tu semalam ada yang tanya saya, Ustaz, rokok boleh bawa tak Ustaz, rokok? Kan saya nak kata kat sini boleh bawa kan. Kan boleh bawa rokok, tak ada masalah. Rokok boleh, vape elektronik pun boleh. Ini bukanlah Ustaz nak mempromosikan suara jemaah bawa rokok, tidak. Sebaik mungkin hentikanlah kan, berhenti kalau boleh kan, kalau boleh berhenti apa semua. Berhenti pun tidaklah tuan-tuan mengejut kan, kita pun ada fatrah, langkah-langkah boleh kita berhenti apa semua kan, baik vape, baik rokok apa semua ni, berhenti itu yang lebih baik. Kerana sudah diputuskan oleh Muzakarah Kebangsaan, rokok ini adalah haram kan, haram. Tapi ada pula yang pegang pendapat yang makruh lah apa semua. Tapi kita berpegang pada Muzakarah daripada kebangsaan mengatakan rokok ni haram hukumnya. Maka sedaya upaya di Mekah Madinah, kita tak merokok lah. Kita tak merokok. Itu sedaya upaya yang kita boleh mampu. Tapi kalau kata, Ustaz, saya kalau tak merokok, tangan ketor Ustaz. Kan tangan ketor, kaki ketor. Tak boleh lah. Saya kena satu kali, at least satu hari lah kan. Jadi nanti tengah buat tawaf, tengah buat sa'i, tumbang pula kan, nanti payah pula. Jadi bawa aje lah, tapi ceritanya bawa dalam bagasi besar. Ambil itu kan. Habis tak itu. Sebaiknya berhentilah merokok, itu yang lebih baik ya. Kerana semua kawasan-kawasan bangunan macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi apa semua adalah kawasan yang larang merokok. Jangan nak merokok dalam bilik pula kan. Ni ada juga jemaah yang komplain, jemaah sebilik dengan dia pergi solo. Jemaah yang tu pun pergi solo. Bila kita pergi umrah, di pack ke satu bilik, dia merokok Ustaz dalam jamban kan. Pening kepala saya jenis tak merokok. Yang jemaah yang merokok tu pun, kalau nak merokok sangatlah, janganlah dalam jamban. Agak-agak lah jemaah kita punya member badi satu bilik ni tak merokok. Nak merokok, pergi keluar bangunan apa semua, pergi ceruk mana-mana kat belakang-belakang tu, berasap kat situ tak apa. Tapi jangan dalam bilik kan, jangan dalam bilik tidur maupun dalam jamban kan, dalam jamban. Jangan. Sebaik mungkin kalau boleh tinggal, itu lebih baik lah kan. Gitu. Baik, seterusnya tadi saya dah pesan berkaitan dengan aktiviti senaman ke apa semua sebelum menunaikan ibadah umrah. Kemudian dari sudut mental juga, kita jangan stres-stres kan, bertenang apa semua, khususnya bagi wanita yang mana masuk ke Mekah dulu, hari yang dimasuk tu uzur pula kan, uzur datang, dah pening kepala, Ustaz, saya uzur hari pertama ni Ustaz, macam mana ni? Macam mana saya nak buat umrah?
Tanya berapa aja kelaziman hari datang uzur. Lazim saya dalam 7 hari ataupun 8 hari. Kan? Tapi tak apa, jangan stres, bertenang. InsyaAllah, kita tengok fatrah nakak. Kan, yang fatrah yang kita dah bincangkan semalam, iaitu hari pertama keluar uzur, hari kedua keluar juga tapi dah sikit, hari ketiga dia dah berhenti, kan, hari keempat dia berhenti penuh. Tak keluar dah, luar dalam tak penuh. Kan, yang berhenti tu tadi, kita dah bagi tahu semalam, lepas 8 jam tengok berhenti, 8 jam kemudian memang berhenti lagi, segera pakai telekong apa semua, tahan taksi dan boleh pergi ke Miqat Tanaim ataupun pergi ke Masjid Aisyah di Tanaim untuk berniat ihram umrah dan masuk semula. Dengan bersegeranya kita melaksanakan tawaf, mudah-mudahan sempatlah untuk kita dapat umrah walaupun 1 kali. Ya. Jadi fatrah nakak tu akan dapat insya-Allah, tapi dengan syarat jangan stres. Kan, jangan stres. Bila stres, dia mau lagi keluar banyak kan kita punya darah apa semua. Jadi jangan stres-stres kan, tenang aja, insya-Allah kita cuba tengok kan masa-masa yang dinamakan sebagai fatrah an-naqa. Adapun kalau tuan-tuan yang mungkin ada masalah rumah tangga ke apa semua kan, tengah gaduh dengan bini, tengah gaduh dengan suami, kan tiba-tiba nak pergi umrah, kan tiba-tiba suami jalan kat depan jauh je kan, bini kat ujung belakang, rupanya gaduh. Jangan tunjuk sangat kan, nampak penuh gaduh apa semua. Jadi bab-bab kemurungan, marah apa semua ni kawal, sebab kita ni dalam fatrah nak menuju umrah kan, kita ni nak pergi ziarah Nabi SAW. Maka bertenang dan jangan marah-marah ya. Kemudian kalau ada masalah sukar tidur ke apa semua, ada orang itu tak ada jenis kalau nak pergi jalan jauh ni, dia pun tak tenang, dia punya perut tak tenang, dia punya pemikiran pun tak tenang kan. Saya sendiri pun kalau sekiranya dah lama tak terbang, nak terbang semula, dia rasa macam tak apa nak sedap, macam lalu tak lalu je makan. Itu normal lah, itu normal kan. Kita ni kadang-kadang dalam sudut hati kita ni berdebar-debar nak pergi. Boleh ke aku pergi buat umrah ni, macam mana ni aku punya ni kan, kursus online aja ni kan, faham ke tak faham. InsyaAllah akan bersama tuan-tuan nanti akan ada mutawif Andalusia yang hebat-hebat kan. Ini semua mutawif Andalusia yang berkaliber ni kan, semua mutawif Andalusia yang memang pengalaman 20-30 kali dah terbang apa semua. InsyaAllah mereka ada bersama tuan-tuan untuk bantulah kan. Jadi jangan kusar di hati. Nanti kalau ada kemusykilan, boleh terus rujuk saja dengan para mutawif kita ni ya. Okey, baik. Itu kurang lebih lah kan, macam mana nak menangani masalah-masalah stres ke apa semua. Kalau perlukan pengurusan stres yang betul, kena rujuk doktor lah kan, kena rujuk doktor dan sebagainya. Okey, baik. Itu kurang lebih lah. Cuma bagi mereka yang memang ada masalah fizikal secara ialah kroniknya, contohnya perlukan suntikan insulin di perut. Tadi kita dah bincangkan semalam, bagi mereka yang sakit kronik mesti dapatkan surat namanya fit to fly. Kan surat membolehkan dia untuk terbang. Sebab nanti takut immigration tahan atau apa semua, nampak gaya macam letih aja, macam penat aja. Jadi dengan adanya surat fit to fly tadi tu, membolehkan para jemaah untuk terbang menunaikan ibadah umrah. Ya. Jadi buatkanlah saringan kesihatan untuk pemeriksaan kesihatan secara berkala. Bermula sekarang ni, kalau sekiranya kita dah bayar package apa semua untuk jadi jemaah umrah, jadi buat ataupun lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. InsyaAllah apa saja yang perlu ubatan yang perlu kita bawa apa semua, perlu dibawa ke apa semua ya. Jadi itulah kurang lebih dalam perbincangan jemaah-jemaah yang uzur secara fizikal ke apa semua. Ya. Baik, yang ketiga kita melihat pula bab iaitu daimul hadas. Ya, daimul hadas. Daimul hadas semalam kita dah cerita berkaitan dengan bagaimana keadaan seorang wanita yang sentiasa dalam keadaan hadas. Daimul hadas ni makna kata seorang lelaki maupun wanita yang sentiasa berhadas. Okay, contoh benda yang boleh datang pada perempuan adalah istihadah, kemudian keputihan, angin keluar daripada bahagian hadapan. Bukan belakang. Kalau belakang daripada dubur, itu kentut itu lain. Tapi itu boleh kontrol. Tapi ini angin daripada depan. Mungkin para jemaah ibunda kita yang dah ada anak 7 orang, 8 orang apa semua, bila satu masa bila kita dah berusia, kita punya rahim tu kosong. Bila rahim tu kosong, dia kadang-kadang banyak ada angin. Jadi bila
Tak boleh kontrol lah Ustaz. Angin keluar pada depan apa semua ni. Kan? Okey, baik. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, mungkin kalau ada yang puasir kan. Yang puasir itu juga dikategorikan sebagai daimul hadas. Dan yang kelimanya adalah kencing tidak tos kan. Pantang batuk aja. Batuk cut dia keluar kan. Dia automatik keluar. Tak boleh kontrol. Injap kita tu tak boleh kontrol. Baik lelaki, baik perempuan. Undi kencing kita dah longgar. Jadi itu maksudnya tergolong dalam golongan daimul hadas. 5 golongan ini yang disebut sebagai daimul hadas dalam 2 kategori lah. Dalam 2 kategori. Saya nak terangkan yang pertama sekali berkaitan dengan bagaimana mungkin seseorang ini nak menyelesaikan tawafnya. Sebab dalam bab umrah, tawaf memerlukan wuduk. Adapun sa'i tak perlukan wuduk. Jadi tawaf yang memerlukan wuduk ni bagaimana keadaannya? Bagi orang yang sentiasa berhadas apa semua. Baik. Caranya adalah bagi mereka yang memang kencing tak tos apa semua ni, pampers, bekalan pampers tolong bawa. Pampers dewasa lah. Bekalan pampers dewasa tu tolong bawa. Yang bagi lelaki kalau boleh pampers yang wrapping tu, yang terbuka gitu, yang boleh rap gitu kan. Bukan pampers pampers sarung ni. Contoh ni contoh pampers. Ni contoh pampers, tapi ni pampers anak saya lah. Ni pampers dewasa tu kena cari yang besar sikit saiz ni. Kan? Ni pampers budak ni. Cari pampers yang dewasa kan. Bukan yang macam ni lah, bagi lelaki jangan yang bersarung gini. Kalau bersarung nanti kena dam. Walaupun kita dalam keadaan jemaah uzur, tapi pakai ni bersarung bagi jemaah lelaki dalam larangan ihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, berjantung dan juga bersarung. Tak boleh. Maka kena beli pampers yang wrapping, yang wrap tu. Wrapping buka gitu, lepas tu dia boleh wrap. Pampers yang gitu beli bekalan. Kan berapa banyak nak beli? Belilah yang sewaktu dengannya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di Mekah maupun Madinah, bekalan pampers ni agak sukar didapati. Kan kita dapati sukar untuk didapati. Kan. Maka bawa bekalan daripada Malaysia siap-siap. Belilah 5-6 pack kan. Sebab itu melibatkan kesempurnaan ibadah. Itu yang lebih aula kena bawa. Bukannya bak rokok apa semua tadi tu. Rokok boleh tinggal. Ini pampers ni melibatkan ibadah. Kan. Apa semua. Beli pampers, belilah pack. Sepanjang tempoh 12 hari lah. Kita congak tengok. Agak-agak dalam 12 hari tu berapa banyak pampers kita kena salin. Gitu kan. Jadi bawa lah bekalan itu. Bawa bekalan. Baik laki, baik perempuan. Kalau perempuan bolehlah. Kalau perempuan bolehlah. Yang wrapping, bolehlah yang slot ini boleh bagi yang perempuan. Bagi laki kena pakai yang wrapping. Okey, bekalan pampers kita bawa. Jadi, bila berada di hotel di Mekah, kita maklumkan hari tu, tuan-tuan akan diberi masa, kan, kurang lebih dalam sejam, 2 jam, tengok kepada, katalah kita sampai pukul 8 malam, tengok permit kita tawaf tu pukul berapa. Kan, katalah kita tawaf turun itu pada jam 12 malam. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam rehat. Jadi tengoklah permit. Sekarang ni perlu permit. Dulu beres. Dulu sampai aja hotel di Mekah. Bagi tahu kat jemaah je. Okey, kita rehat 1 jam kat bilik. Mandi ke nak buat bersihkan diri apa semua. Pukul 9 kita mula pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf bersama-sama. Itu dulu. Dulu boleh kita deal begitu. Tapi sekarang ni dah tak boleh lagi kerana ada iktamarna. Dia ada permit yang diperlukan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Oleh demikian, bila dah nak pergi tu, tengok masa, katakanlah kita masuk ke Masjidil Haram untuk buat tawaf ini pada jam 12.30 malam. 11.30 dah standby dah. Kita pun mandi, bersihkan diri ke apa semua. Kan, dah bersihkan diri. Kemudian, dah bersihkan diri, kita mandi, bersih apa semua. Pakai pampers. Kan, pakai pampers yang wrapping itu bagi lelaki, yang perempuan bolehlah sarung. Pakai pampers. Dah pakai pampers, perlu tak kita sempal? Kalau baru perempuan, boleh tak kita sempal kita punya farash dengan kapah ke apa semua? Kalau dalam muzakarah haji, memang sempal lah. Kan, letakkan satu kapah itu, ataupun yalah kapah ataupun panty liner itu dipakai. Supaya yalah tidak ni. Tambah pula dengan pampers apa semua kan. Jadi, double. Takutlah ada orang jenis kencing tak tos dia teruk. Kan, ada yang tak teruk. Jadi, ikutlah. Ikut pada kesusahan. Kalau pakai pampers dah, pampers itu boleh menampung apa semua, beres dah. Tapi kalau macam banyak, kena sumbat, kena pakai panty liner, kena pakai pula pampers kat luar apa semua. Jemaah lelaki, pakai pampers saja. Jangan dibalut-balut pula kan, kita punya tu. Barang kita dibalut pula dengan
dengan kapeh, dengan apa nama tisu dibalut pula selai bentik, tak bernafas nanti. Kan? Jangan balut-balut. Jenuh tak bernafas nanti kan biru pula berat kan. Jadi jangan balut-balut, pakai pampers saja sudah kan. Okey. Kita memang jemaah dan berhadas, jadi tak masalah. Pakai je. Dah pakai apa semua, wuduk sempurna. Dengan wuduk yang sempurna tadi ini boleh menyelesaikan kita punya perbuatan ataupun pekerjaan tawaf kita keseluruhannya. Ya. Jadi wuduk sempurna, tapi jangan lupa standbykan juga botol air spray lah dalam beg sling kita. Beg sling kita tu standbykan juga botol air spray untuk in case kalau terkentut. Kalau terkentut memang kena pakai botol air spray. Tapi kalau air kencing kita tadi tu dia keluar, kencing tak tu tadi keluar apa semua, tak ada masalah. Sebab kita dalam kategori jemaah yang sentiasa berhadas, daimul hadas. Ya. Maka kita pun menujulah ke Masjidil Haram kan, masuk masjid apa semua, niat iktikaf, baca doa masuk masjid, niat iktikaf apa semua, nampak Kaabah ada, Allahumma salam, wa minka salamu alaika ya salam, baca doa. Kemudian mulalah kita bertawaf. On the way daripada hotel nak ke masjid pun dah keluar dah 1-2 titik. Kan kita pun kena nak iman hadas. Pantang batuk, pantang bersin memang keluar. Tak ada masalah. Tidak membatalkan wuduk kita. Sebab apa? Niat kita dah memang nak pergi menyelesaikan tawaf kita. Jangan melencong pula. On the way nak pergi tawaf, dia singgah pula kan. Tengok jubah, tengok apa. Kalau begitu, wuduk kita batal. Jadi kita punya wuduk terus saja niatkan untuk bertawaf. Kita pun mula tawaf. Tawaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walaupun tengah tawaf, dia keluar air kencing apa semua, tidak membatalkan wuduk kerana kita dalam keadaan daimul hadas. Ya. Itu bagi jemaah yang daimul hadas, bagi mereka yang perlu menyelesaikan tawaf dengan sempurna. Baik angin keluar daripada depan, baik yang puasir mungkin darah ke apa semua, tak ada masalah. Pakailah hukum itu. Ya. Maka bekalan pampers pastikan bawa. Kan? Baik, seterusnya yang kedua, dalam kondisi kita nak bersolat. Kan, kita nak bersolat. Solat ni satu masalah. Sebab apa? Sebab di Masjidil Haram, kalau kita tak standby dalam masjid, menunggu azan, lepas tu azan, kita nanti takut tak boleh nak masuk pula. Tambah pula sekarang ni dengan ada intamarna apa semua. Jadi, bilakah masa kita yang sesuai untuk ambil wuduk, untuk bersolat apa semua ni kan? Okey. Baik. Caranya mudah. Sama juga tadi, kita mandi, bersih ke apa semua, bersihkan diri apa semua. Kemudian kita pakai pampers juga tadi. Kan, pakai pampers. Kemudian ambil wuduk. Dengan wuduk kita daripada hotel lagi, ni sebelum masuk waktu ni ya. Ni sebelum masuk waktu. Dengan wuduk kita yang sempurna dalam hotel tadi ni, kita boleh ke masjid awal. Kan, buka intamarna apa tu. Intamarna sebab Andalusia dah pakai gelang biru lah. Kan, dah pakai gelang biru. So kita boleh pergi ke masjid awal. Tak payah nak apply dah permit untuk masuk ke Masjidil Haram sebab ada gelang biru dah. Masuk aja. Kita masuk setengah jam awal. Sebelum masuk waktu. Duduklah. Dengan semayang, dengan wuduk kita di hotel, kita boleh semayang solat sunat sebelum ni lah, sebelum masuk waktu. Solat sunat tahiyatul masjid. Kan? Nak buat solat taubat ke boleh sebab tidak ada waktu yang diharamkan solat sunat di Masjidil Haram. Buat ajalah solat-solat apa pun. Okay. Dengan wuduk di hotel tadi, boleh kita buat solat-solat sunat. Macam-macam solat kita boleh buat. Bila azan sahaja, wuduk di hotel batal. Wuduk di hotel batal. Maka kita kena keluarkan botol air spray. Maka jemaah yang memang nak bersolat, botol air spray jangan lupa. Pendek katalah pada tuan-tuan, pergi Mekah ke Madinah, botol air spray tu sentiasa ada dalam beg sling kita. Dan untuk emergency. Ini contoh emergency bagi daimul hadas. Maka dengan botol air spray tadi tu, kita pun ambil wuduk lah dengan botol air spray dalam masjid. Sebab kalau keluar nanti nak masuk balik, takut tak ada permit apa semua, takut dihalang polis dan takut penuh. Kan? Jadi jangan keluar-keluar. Kalau permit tak ada masalah lah sebab kita dah pakai gelang biru. Tapi takut penuh nak masuk balik. Kan? Maka wuduk dalam masjid je. Wuduk pakai botol air spray apa semua. Wuduk spray kat muka. Kemudian dengan titisan, 3 titis apa semua, kita pun jalankan muka apa semua. Dan, okay, 1 kali sudah memadai. Tangan pula kanan. Spray, pastikan 3 titis menitis. Kita pun jalan apa semua, jangan angkat. Okay, selesai kanan 1 kali. Kiri pula. Jalan 1 kali apa semua, selesai.
rambut sikit. Kalau perempuan ada tidak aurat kan, tarik sikit ke bawah semua, spray ke atas. Kaki semua kan, kaki kanan, kaki kiri. Satu kali saja dah memadai dah. Sebab apa? Sebab kita wuduk dengan botol air spray. Ini bukan wuduk dekat bilik air. Kalau wuduk kat bilik air 3 kali. Ini kalau 3 kali juga botol air spray, mau lencur kita baju pakaian. Kan? Jadi wuduk 1 kali aja. Kan ambil yang wajib-wajib aja. Tak payahlah kumur pula kan. Kumur pula. Nak buang mana dah kumur? Mana nak buang tu sampah tak ada lah lah. Telan sendiri lah kan. Air masuk hidung, air banyak benar lah benda-benda sunat nak buat pula. Ini darurah kan. Darurah ataupun masyakkah. Keadaan yang zahmah, orang ramai apa semua kan. Maka ambil yang wajib aja kan. Okey baik, itu wuduk dengan botol spray. Dengan wuduk botol air spray yang sempurna, dengan niat, lepas tu dengan bahagian-bahagian anggota yang telah anggota wuduk yang wajib dan tertib pada semua rukun wuduk, maka sahlah wuduk kita kan, sahlah wuduk kita. Dengan wuduk yang baru ini boleh menyelesaikan kita punya solat fardu dan 2 solat sunat yang mengiringi dia, rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Katalah solat zuhur, dia boleh menyelesaikan dengan wuduk pakai botol spray, dia boleh menyelesaikan solat sunat qabliyah zuhur, solat zuhur fardu dan juga solat sunat ba'diyah selepas zuhur. Habis salam ba'diyah, Assalamualaikum warahmatullahi, maka batallah kita punya wuduk kita yang pakai botol air spray tadi. Sebab apa? Sebab pampers kita dah ada air kencing apa semua. Jadi ini wuduk boleh tahan temporary waktu yang tertentu saja. Maka sekiranya dah habis mayang apa semua, baliklah hotel untuk ganti pampers. Jadi adakah tadi kena ganti pampers? Tak perlu ganti. Sebab apa? Sebab ini dalam keadaan darurah, masyakkah. Maka pampers tadi biar aja. Tapi wuduk kena wuduk yang baru dengan botol air spray. Maka itulah cara bagaimana jemaah nak dapat solat fardu dalam Masjidil Haram. Kalau tak ada cara begini, payah kita dah hadas. Sah wuduk apabila masuk waktu. Kita kata kita tunggu je kan. Bila dah azan Zuhur contohnya, kita masih kali kat hotel. Kita tunggu, kita takkan nak masuk. Masjid pula penuh kan. Tak ada peluang. Macam tu tak ada peluang sampai bila lah nak main dalam masjid. Kan? Jadi oleh demikian, hukum itu keluar, maka dibolehkan untuk kita berwuduk dengan botol spray tanpa perlu menggantikan pampers apabila ada dalam Masjidil Haram. Adapun Masjid Nabawi tak apa. Masjid Nabawi ni beres sebab dia azan ke tak dia azan ke ataupun dah azan belum azan, pintu memang terbuka je kan. Memang jemaah boleh keluar masuk, tak ada masalah. Tapi Masjidil Haram agak sikit berbeza kerana takut pintu ditutup, orang ramai, penuh dan sebagainya, dia tak bagi masuk dah. Ya, jadi itulah antara beza untuk Daimul Hadas bagi penerangan tawaf dan juga bagi penerangan solat. So ada 2, itu skop yang utama lah bagi Daimul Hadas. Jadi bekalan pampers pastikan cukup sentiasa lah. Ya. Okey baik. Dan keempat, kita nak membicarakan pula berkaitan dengan miqat, iaitu miqat makani dengan miqat zamani. Miqat makani dan juga miqat zamani. Miqat ni apa tuan-tuan? Miqat ni adalah tempat, had waktu sebelum kita nak menunaikan ibadah umrah, ada yang dinamakan sebagai miqat. Had di manakah kita nak berniat ihram umrah dan sebagainya. Okey baik, tengok slide. Baik, bagi miqat makani tempat, kan? Miqat zamani masa. Adapun miqat tempat bagi penduduk di luar Mekah macam kita lah, kan, kita datang daripada Malaysia, kita nak landing di Jeddah dan memang nak akan masuk Mekah dulu. Maka miqat kita adalah Qarnul Manazil namanya, nombor 4 tu. Qarnul Manazil adalah daripada timur, maksudnya daripada Malaysia lah. Ya. Ada 5 miqat keseluruhannya. Kalau kita daripada Qarnul Manazil, yang kedua Yalamlam, siapa yang datang daripada Yaman. Yang ketiga daripada Bir Ali, bagi siapa yang datang daripada Madinah Al-Munawwarah, naik bas, dia boleh turun lah apa semua. Yang keempat tadi Qarnul Manazil. Yang kelima adalah Zatul Iq yang keempat daripada Iraq, dan yang kelimanya adalah Juhfah yang datang daripada Eropah. So ada 5 keseluruhannya. Qarnul Manazil, Bir Ali, Yalamlam, Zatul Iq dan juga Juhfah. Ni 5 miqat, tempat miqat untuk mereka yang datang daripada luar kawasan. Kena niat di miqat. Bermaksud niat sebelum miqat lah. 30 minit sebelum miqat. Seperti mana saya terangkan semalam, Qarnul Manazil tu sebuah perkampungan kecil aja, kurang lebih dalam 10 km aja. Kapal terbang 900 km sejam. Agak-agak berapa lama masa dia nak lepas
Saat kau manazil. Kan, baru 10 saat dah lepas dah kau manazil. Maka, tak sempat nak niat exactly dekat miqat, tak boleh. Maka kita niat 30 minit sebelum sampai ke miqat. Itu cara dia. Dan 30 minit sebelum sampai miqat, kita dah pasang niat umrah. Ya. Ada pun yang merah ni, kalau tengok diagram ini yang merah, macam Hudaybiyah, An-Naim, apa semua, dia adalah sempadan bagi mereka yang dah berada dalam Mekah. Dah berada dalam Mekah, kita tak perlu lagi pergi ke miqat yang hijau ni, yang jauh-jauh ni tak payah. Kita hanya cukup sekadar pergi ke tempat-tempat yang merah ni di sekitar sepadan tanah halal Mekah dan juga tanah halal Mekah dengan tanah haram Mekah. Contoh yang paling dekat adalah Tan'im. Tan'im miqat yang paling dekat untuk jemaah yang berada dalam Mekah untuk keluar ke tanah halal dan berniat ihram umrah dan masuk balik ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka yang paling dekat adalah di Tan'im, yang paling jauh ada juga contohnya macam di Hudaybiyah 25 km. Ada di sepanjang Arafah. Arafah kira tanah halal, boleh juga berniat ihram di sana. Boleh pergi ke yang dikatakan sebagai Ja'ranah kan. Kalau Andalusia dia ada umrah Ja'ranah, tengok pada permit. Tapi kalau ada dapat permit, boleh kita berniat ihram umrah dekat Ja'ranah. Ini adalah miqat afdal sebab Nabi datang ke situ. Nabi datang ke Ja'ranah dan Nabi berniat ihram umrah. Miqat afdal. Jadi ini adalah penerangan bagi miqat makani bagi jemaah-jemaah yang daripada luar maupun daripada yang berada dalam Mekah untuk pergi ke sepadan tanah halal yang paling hampir. Okey, ada pun miqat zamani. Okey, rujuk balik pada slide yang kuning tadi yang sebelumnya. Miqat zamani ialah miqat tempoh kan sesuatu untuk melaksanakan ibadah umrah ni. Bilakah tempoh masa untuk melaksanakan ibadah umrah? Untuk ibadah umrah, tempoh masanya adalah sepanjang tahun. Boleh buat bila-bila saja. Sepanjang tahun, setahun ini boleh buat umrah bila-bila. Tak ada masalah. Cuma bagi mereka yang berada dalam ihram haji, selagi tak selesai apa semua perkataan ibadah haji, maka bagi mereka tidak ada umrah. Mesti selesaikan ibadah haji dahulu. Dah selesai semua ibadah haji, barulah boleh berniat ihram umrah setelahnya. Maka itu jawapannya bagi mereka yang ada satu masa di mana sepanjang tahun tak boleh buat umrah. Bilakah masa tersebut? Ialah masa ketika mana seorang itu dalam ihram haji. Maka kena selesaikan dulu ibadah hajinya, selesaikan dulu pekerjaan ibadah haji, maka dah selesai, barulah boleh buat ibadah umrah selepas ibadah haji tersebut. Maka itulah dia, miqat makani dan juga miqat zamani. Jadi bagi tuan-tuan yang akan masuk daripada sektor Mekah, kan, turun di Jeddah, masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, maka siap-siap pakai ihram apa semua dekat JLIA. Kalau daripada rumah dekat Kajang, dekat Bangi, dekat mana Shah Alam, mana-mana yang dekat, boleh pakai ihram siap-siap di rumah pun, tak ada masalah. Ya, pakai siap-siap, nanti tinggal berjalan kaki terus saja. Letak beg apa semua, masuk kapal terbang pun dah siap ihram umrah. Jadi tak payah kita nak bersalin-salin dalam kapal terbang yang sempit apa semua, payah. Jadi siap-siap aja kat rumah, better. Ya. Kemudian bila sampai 30 minit sebelum sampai ke miqat, nanti mutawif akan bantu. Kan, bangun, mutawif akan bangun, kejut jemaah-jemaah haji, bangun ji, kita nak sampai ke Kuala Manazil ni lagi 30 minit, maka berniat ihram umrah sekarang. Ajah bangun jah, niat ihram umrah sekarang jah ya. Bagaimana niat? Niat kita dah ajar semalam. An-nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku nak melaksanakan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bagi wanita, niat ihram bersyarat. Kan? Aku nak melaksanakan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak, ketika itu aku akan bertahallul. Begitu. Ya. Baik. Baik, seterusnya kita nak membicarakan pula berkaitan dengan syarat-syarat sah tawaf. Dengan syarat-syarat sah tawaf. Apabila tuan-tuan dah berniat ihram umrah apa semua, dah sabit dah. Kan, dah sabit dah umrah apa semua. Pekerjaan yang kedua dalam tertib rukun umrah, yang kedua adalah bertawaf di Baitullah. Mula-mula niat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah bercukur bergunting. Dan kelima adalah tertib pada semua rukun. Baik, tawaf ni adalah pekerjaan rukun umrah yang kedua selepas niat. Ya. Maka tawaf tu apa? Tawaf ialah mengelilingi Baitullah atau mengelilingi Kaabah 7 pusingan. Dengan syarat-syarat sahnya berserta dengan sunat-sunatnya. Ya. Apakah syarat-syarat sah tawaf? Bermakna kalau tuan-tuan nak mulakan tawaf,
Apakah syarat-syarat sah? So, ada 8 keseluruhannya. Okay, next slide. Ada 8 keseluruhan bagi syarat-syarat sah tawaf. Okay. Sebelum tadi gambar hijau tadi. Ini adalah lampu hijau. Permulaan untuk mula tawaf. Ni yang terkini ni, saya ambil gambar belah sebelah itu yang baru pergi. Inilah bentuk lampu hijaunya yang berada di dinding Masjidil Haram. Untuk mula, untuk habis tawaf. Inilah lampu hijau inilah yang mula, lampu hijau inilah yang akhir. Lampu hijau belah kanan, belah kiri nampak Kaabah, bawah Kaabah tu dia ada Hajarul Aswad. Maka setentang dengan Hajarul Aswad inilah garis mula dan juga garis habis. Maka sebelum kita nak mulakan tawaf, kita nak kena pasang niat apa semua sebelum kita mulakan tawaf. Ya. Adapun untuk umrah, niat tawaf untuk umrah sunat hukumnya. Kerana apa? Kerana dah niat ihram umrah tadi dekat Qanun Manazil ataupun daripada Ali. Bila kita niat ihram umrah, semua niat-niat baik tawaf, baik sa'i tidak include package, dia full board. Kan? Jadi kalau niat itu sunat aja. Tetapi bagi mereka yang nak buat tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait, akan tawaf wadak, maka niat di lampu hijau ni jadi wajib. Sebab apa? Sebab tak niat ihram umrah. Maka niat di lampu hijau ini adalah wajib. Baik, sebelum kita nak masuk ke medan tawaf apa semua, perlu tahu dulu apakah syarat-syarat sah bagi tawaf. Baik, yang pertama sekali, tu yang merah tu ada 8. Yang pertama sekali, pastikan kita suci daripada hadas. Bagi jemaah lelaki maupun wanita, tidak boleh berhadas. Mesti suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Yang kedua, suci badan pakaian daripada najis. Tidak bernajis. Bermakna sebelum kita masuk tu, tolong cek sikit kat ihram kita. Kat ihram kita, kok ada taik burung ke, maklum-maklumlah kita kan burung menepati, dia berlega-lega ke atas, tahu-tahu dia bagi bom kita kan. Maka pastikan cek. Kalau nampak najis, memang kena bersihkan. Maka nak cek apa semua ni sebelum masuk ke medan tawaf lagi. Sebelum masuk ke Masjidil Haram lagi. Di bahagian luar masjid nak kena cek. Yang laki tolong cek lah kawan-kawan kita apa semua. Yang perempuan terlekung. Tolong cek atas, bawah, kiri, kanan apa semua. Dan yang paling mustahak yang perempuan terlekung bahagian bawah tu. Yang bahagian bawah tu kadang-kadang terlalu labuh. Sampai bila jalan tu segala habis, segala debu, segala tai kambing, tai unta, semua sekali disapu kan. Maka pastikan kain telekung di bahagian bawah tu diangkatkan sikit ke pakai buku lali dan perempuan pakai stokin lah kan gitu. Jadi angkat sikit, tolong alter sikit kalau sekiranya labuh sangat. Ya. Sebab ada jemaah yang saya perasan nampak labuh daripada lobi lagi saya cek, tengok lobi apa semua, cek jemaah lelaki, cek jemaah perempuan apa semua. Kalau labuh tolong angkat sikit kan kain belah dalam tu. Sebab apa? Sebab kalau labuh. Tapi kalau macam telekung memang okey kan. Ada yang telekung jadi bercantum, telekung atas dengan bawah bercantum. Itu nak kena ikat lah apa semua kan. Tapi kalau dia berpisah, tolong naikkan sikit kain sebelah dalam tu supaya jangan terseret dengan najis yang dekat luar. Ya. Cek sebab ini melibatkan kesempurnaan dan juga syarat sah tawaf. Kalau ada bernajis, tak sah tawaf kita. Okey, baik. Yang ketiganya, menutup aurat dengan sempurna bagi jemaah lelaki maupun jemaah wanita. Bagi orang lelaki, pakai ihram sempurna. Jangan pakai ihram belah bawah tu sampai bawah pusat. Kadang-kadang bila kita ni, bila tak jalan, ihram kita belah atas tu, mengerbang itu, nampak pusat bila tawaf semua angin kuat, nampak pusat. Bila nampak pusat, batal kita punya pusingan tawaf. Ya, tawaf kita tidak sah. Pastikan kat ihram kita tu diikat di atas bahagian pusat kita. Pakai tali pinggang haji, paling umrah apa semua tu, kemas-kemas, kan, klip cantik-cantik. Dia di atas pusat kita, kan, di atas aurat bagi lelaki. Ada pun wanita ni, dia punya telekung di atas ni pula, kan, kadang-kadang bila ni nampak rambut keluar. Kan, rambut yang kecil sini, dan rambut boleh boleh keluar. Maka berhati-hati dengan rambut apa semua. Pada jemaah yang perempuan yang pakai spek lagi khususnya. Jemaah perempuan yang pakai spek, kadang-kadang rambut boleh tergumpal dekat dia punya spek mata. Maka berhati-hati ya dengan rambut, sebab rambut tu adalah aurat. Bila ada jemaah nampak, tolong tegur. Hajah nampak rambut je. Maka jemaah yang ditegur pun segera memasukkan rambut dalam ni. Kalau dengan perbuatan yang segera, maka dimaafkan, tak apa. Tapi kalau saja nyadin apa semua, nampak rambut dibuat biar je, batal pusingan tawaf kita. Ya. Baik, kemudian yang keempat, bermula pada rukun Hajarul Aswad. Maka tadi lah bermula dengan lampu hijau tadi tu.
Memang sebesar-besarnya lampu hijau, kalau sampai tak nampak, memang tinggal 2 kali Jumaat. Tak lama tu. Kan? Maknanya sampai tak nampak tu memang udah tu kan. Memang nampak tuan-tuan, hijau kan. Memang tepi dinding aja Masjidil Haram. Itulah garis mulanya, itulah garis akhirnya. Mula situ, habis situ. Baik, yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri kita. Kan, Kaabah pastikan kita mengirikan bahu kita, Kaabah pastikan sebelah kiri kita. Jangan duk pusing-pusing bahu apa semua kan. Kaabah pastikan sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Dan berjalan ke hadapan. Memang tak ada orang berpusing-pusing pun, tak ada orang nak break dance apa semua. Cuma kot kalau kita dilanggar ke apa semua, kita pusing segera kita punya bahu agar mengirikan balik kita punya bahu kita. Kemudian pusing 7 kali dengan yakin. Kan tawaf 7 kali dengan yakin. Kalau rasa tak yakin, bila akhir tu 6 ke 7. 6 ke 7. Ambil lah 6. Tambah satu lagi pusingan. Biar tambah tak apa. Jadi 8, 9 pun tak apa. Biar lebih. Jangan kurang. Lebih tawaf tak apa. Jangan kurang. Takut besok dalam hati, dah balik Malaysia, teringat-ingat. Rasa macam hari tu 6 lah. Kan? Dia mula menghantui kita. Apa sebab? Sebab kita buat peleceh. Maka oleh demikian, biar lebih tawaf tak apa. Tapi kalau dah ikut mutawif tu, insyaAllah lah. Kan? Tawif kita memang 3. Kan? Kalau ikut mutawif, beres. Tak ada masalah. Yakinlah. Ya. Kemudian, berjalan dengan tujuan tawaf. Ya. Bukan sambil jalan, sambil pegang handphone, sambil online Facebook, sambil online Instagram, sambil ber-TikTok. Kan? Sambil tawaf tu, TikTok. Kan? Tengok. Umrah kan. Dia buat gitu. Dia buat rakaman. Maka kalau buat rakaman, batal. Sebab apa? Jalan itu bukan tujuan untuk bertawaf, tetapi jalan bertujuan untuk ber-TikTok. Maka batal kita punya pusingan tersebut. Ya? Jangan. Yang terakhir sekali mestilah dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar daripada Hijr Ismail dan juga Syadarwan. Iaitu ketika mana kita bertawaf, jangan kita masuk-masuk lah. Memang tak ada masuk pun. Ada barrier. Cuma cerita lah bara. Tidak boleh shortcut masuk ke pintu Hijr Ismail belah kanan, keluar pintu Hijr Ismail belah kiri. Taklah boleh. Ya? Sebab Hijr Ismail itu di Kaabah. Maka kita kena pusing juga Hijr Ismail. Dan juga Kaabah itu. Dan juga tidak boleh memijak kaki-kaki Kaabah. Ada Syadarwan kan. Kalau tuan perasan dekat dengan Kaabah tu, bawah tu ada marmar putih kan. Itu kaki Kaabah. Dan tidak boleh menyentuh-nyentuh Kaabah lah. Dan memang tak boleh sentuh pun. Cuma kita maklumkan sebab ini syarat sah. Maka inilah dia 8 syarat sah tawaf. Tambah satu lagi untuk bagi mereka yang daimul hadas, yang ke-9 iaitu wajib berturut-turut. Ini bagi daimul hadas sahaja. Yang ke-9 adalah wajib berturut-turut. Ada pun bagi kita yang normal, berturut-turut itu termasuk dalam bab sunat. Sunat kita berturut-turut apa semua. Sunat kita berjalan kaki, itibak membuka bahu sebelah kanan bagi lelaki ini adalah perkara yang sunat. Kan? Kemudian istilam di Hajarul Aswad, bismillah Allahu akbar, cop. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Walillahilham. Kucup ketika mana lalu lampu hijau, itu sunat aja. Kalau tak kucup pun jangan heran. Tapi kita bab sunat ni cubalah buat. Cuma kalau tak buat, jangan heran pula kenapa dia tak kucup. Kan? Benda ni adalah sunat, tidak wajib. Yang wajib bagi kita adalah jalan kaki tu pusing, mesti jalan. Kan? Adapun benda lain ini adalah sunat aja. Okey. Baik, semua jenis tawaf, inilah dia syarat sah dia yang 8. Baik tawaf umrah, baik tawaf haji, baik tawaf sunat, baik tawaf apa. Mesti ada 8 syarat sah ini. Ya. Maka tidak boleh tinggal satu pun. Okey, baik. Selesai bab syarat sah tawaf, kita pergi melihat pula syarat sah sa'i pula. Sebab ni tengah masukkan tawaf, kita terus jaga ke sa'i. Okey, baik. Sa'i ialah berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Ulang-alik jalan kaki itu, itulah yang dimasukkan dengan sa'i. Berjalan 7 kali pergi balik antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Okey, baik. Antara syarat sah sa'i. Okey, next slide. Saya tunjukkan. Ini tunjuk. Ini adalah Bukit Safa. Kan, Bukit Safa. Ya, inilah Bukit Safa, peringkat atas. Dia ditandai dengan tulisan Safa start. Kan, gitu. Di antara Safa ke Marwah, dia ada lampu hijau gini. Kan, lampu hijau ni untuk lari-lari anak. Bacalah doa. Kan, macam-macam lari anak. Bukan lari 100 meter Usain Bolt tu bukan. Kan, ini lari-lari anak. Kan, sambil lari-lari anak tu sambil baca doa. Allahumma ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz wa'fu. Baca doa ketika mana lari-lari anak. Dan sidaqan bagi lari-lari anak ni adalah bagi
lelaki sahaja. Adapun bagi wanita, jangan lari-lari pula kan. Nanti orang lari, orang perempuan lari, orang nak tengok je kan. Oh, lari kan. Orang lain nak lari tu biar. Tapi jemaah Malaysia, jemaah Andalusia, orang perempuan jalan laju aje lah kan, jalan laju aje. Baik, antara syarat sah bagi sa'i yang pertama, tak ada. Tak ada slide kat sini. Tak apa. Yang pertama sekali adalah pastikan kita berada benar di Bukit Safa kan, di Bukit Safa. Itu kawasan untuk kita mulakan itu memang adalah Bukit Safa lagi. Itu adalah yang pertama dilakukan lepas tawaf kan. Yang pertama dilakukan selepas tawaf. Maka selagi tak selesai tawaf, maka tidak boleh bersa'i. Ya. Selagi tak selesai tawaf, tak boleh bersa'i. Maka syarat sah yang pertama untuk sa'i adalah selepas saja menyelesaikan ibadah tawaf yang sempurna, maka boleh kita mulakan sa'i kita. Yang pertama. Yang kedua, bermula daripada Bukit Safa. Okay, mula Bukit Safa. Jangan mula Bukit Marwah pula. Kan mula Bukit Safa dan akhir di Bukit Marwah. Contoh, Safa ke Marwah kira satu. Safa Marwah satu. Marwah Safa dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Mula Safa habis di Marwah. Yang ketiga, mesti cukup 7 kali pergi balik dengan yakin. Safa Marwah 7 kali pergi balik dengan yakin. Pastikan kalau dengan mutawif, insyaAllah lah, memang yakin lah dengan jemaah-jemaah ramai-ramai, insyaAllah dia mengira lah kan. Kalau kita seorang-seorang mungkin lupa. Ramai-ramai memang sah lah tu kan, 7. Ya. Pastikan 7 pergi balik dengan yakin. Yang keempat, hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i. Pastikan bila kita kat Bukit Safa tu naik sampai atas. Jangan shortcut aja. Naik sampai atas, baru turun balik ke bawah apa semua. Marwah sama, sampai naik ke atas Marwah. Lepas tu barulah turun balik ke bawah apa semua. Jangan shortcut. Sebab kalau kita U-turn sebelum sampai ke papan yang tulis Safa start tu, maka tak sah belum sampai di tempat dia. Kan, di tempat dia. Maka pastikan sampai sebenar-benarnya lah, sebetul-betulnya. Okey, baik. Kemudian yang kelima, hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan laluan yang betul. Kan, laluan yang betul. Ada laluannya, baik tingkat ground floor, level 1, level 2, boleh pergi bersa'i, tak ada masalah. Dan yang keenam, mengekalkan niat sa'i. Kan, sambil sa'i, jangan ada yang rakam-rakam, yang berselfie, bertiktok tadi tu, kan, jangan. So, untuk syarat sah bagi sa'i, ada 6 sahaja. Jadi, habis selesai kita bersa'i apa semua, sampailah masanya untuk kita bercukur dan juga bergunting. Bercukur bergunting ini termasuk dalam rukun umrah yang keempat. Selesai kita berniat ihram umrah, selesai kita bertawaf 7 pusingan pusingan Kaabah, selesai kita bersa'i 7 kali pergi balik, maka dah habis sa'i, confirm habis, maka barulah sampai masa untuk kita bercukur ataupun bergunting. Iaitu bergunting bercukur ni menanggalkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Yang pertama sekali syarat sah untuk bergunting, mestilah masuk waktu untuk bergunting. Masuk waktu bergunting ni bila? Bila dah habis pekerjaan sa'i tu, sampai di Marwah tu, itu tandanya dah masuk waktu untuk bergunting. Bukan masuk waktu azan, bukan. Masuk waktu kat sini adalah masuk waktu ketika mana selesai sahaja ibadah sa'i kita dengan sempurna. Yang kedua, yang nak digunting adalah rambut di kepala. Mana yang dikatakan rambut? Ini namanya rambut. Kan? Ini namanya rambut. Ini namanya janggut. Kan? Apa yang dipotong? Potong rambut, bukan janggut. Kan? Ni ada jemaah tanya, Haji, dah tahallul Haji? Mana Haji? Udah Ustaz. Mana dia yang dipotong? Sini boleh Ustaz. Kan? Saya tadi potong sini ni. Ini bukan tahallul lagi, ini bahallul. Salah potong kan. Yang nak dipotong sini, bukannya sini kan. Ini bulu-bulu di muka. Habis kalau potong sini Ustaz, kalau potong sini kena dam dulu 60 rial. Habis sini, sini tak apa. Kan. Okey. Baik, pastikan yang dipotong adalah rambut di kepala dan tidak kurang daripada 3 helai rambut. Mesti binasikan minimal 3 helai rambut. Maka sama ada tuan-tuan nak gunting ataupun bercukur pun boleh, ataupun nak cabut pun boleh. Tengok gunting tak ada, cabut 3 helai pun boleh juga. Kalau tak ada, ambil lighter bakar. Kan? Pastikan 3 helai binasa bermakna dah memadai untuk bertahallul, keluar daripada larangan-larangan ihram yang 13. Adapun bagi jemaah lelaki, disunatkan ataupun dapat 2 doa Nabi bagi mereka yang bercukur botak. Kan? Kalau bergunting dapat 1 doa Nabi, kalau bercukur botak dapat 2 doa Nabi.
Oleh demikian, saya sarankan jemaah lelaki, botak clear lah. Kan, botak clear. Mana nak buat? Bukan di tempat maruah, kerana ada polis, ada apa semua. Tak boleh. Kena botak dekat barbershop, dekat hotel. Kalau Safwah tu ada, kat tingkat lobby Safwah tu ada 20 rial. Mahal sikit lah. Sebab apa? Sebab level 5 bintang punya harga kan. Tapi kalau kat luar barbershop, kat bawah tu, satu orang 10 rial. Kalau ambil dua orang, dia bagi 15 rial kan. Itu murah. Ya. Baiklah itu. Maka selesailah ibadah umrah kita. Bila kita bertahallul, maka selesailah ibadah umrah kita secara keseluruhannya. Ya, okay, baik. Maka saya bukalah untuk para jemaah melontarkan persoalan kalau sekiranya ada persoalan yang mungkin kita bahaskan bahaskan bersama, insyaAllah. Okay, silakan. Baik. Daripada Nur Danisha Patrisha, ya, Ustaz, kalau macam ubat-ubatan perlukah disimpan dalam beg sandang atau beg hand carry sahaja? Untuk ubat-ubatan, tengok juga jenis ubat apa. Kan, kalau sekiranya ubat-ubatan macam cair yang lebihi 150 ml, mesti dalam bagasi besar. Turun ke bawah. Tapi kalau macam ubat Panadol, kan, ubat batuk kecil ke apa semua, contoh macam ni kan, ubat batuk kecil kan, Woods ke Urit ke apa semua yang kecil, ini boleh dibawa dalam beg sling kita pun boleh, ataupun beg sandang pun boleh, atau hand carry pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau melebihi 150 ml yang cecair, yang cecair mesti letak dalam bagasi bawah dalam perut kapal. Ada pun bagi mereka yang memang kena bawa macam insulin ke apa semua, memang tak upaya daya, memang kena bawa di atas, kena simpan dalam peti ais pramugari sana, tetapi mesti dapatkan surat pengesahan betul yang mengesahkan dia ni bawa insulin, bawa jarum ke apa semua sebab nak bawa di atas kan. Tak boleh tidak, mesti dapatkan surat daripada doktor. Sebab dia bawa jarum, nanti sampai ke atas boleh bagi ke pramugari untuk disimpan dalam peti ais dia. Okey, baik. Kemudian seterusnya, Ustaz, kalau kita bawa pampers sarung tu boleh ke? Bagi wanita tak ada masalah yang bawa bersarung. Ni, macam pampers ni, dia bersarung. Bagi perempuan tak apa sebab dia tak kena kandam. Ada pun bagi lelaki mesti yang wrapping untuk mengelakkan kena dam. Sebab orang lelaki tidak boleh memakai pakaian yang bersarung, berjahit dan juga bercantum. Okay? Itu kena ingat tu. Jadi untuk orang perempuan tak ada masalah. Bawa lah yang bersarung pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Baik, seterusnya. Okey, salam Ustaz. Saya nak tanya untuk kelengkapan mandian ketika dalam ihram, bolehkah sekiranya ada tulis nombor artificial perfume? Saya nak tanya untuk kelengkapan mandian ketika dalam ihram, bolehkah sekiranya ada tulis no artificial perfume, no alcohol, no color. Untuk mandian, sabun-sabun, shampoo ke apa semua, tak ada masalah. Sebab untuk shampoo, sabun, ini semua dah memang ada bau dia kan. Ada bau strawberry lah, bau Dettol apa semua. Untuk mandian dibolehkan. Dia bukannya berwangi-wangian. Kan? Kalau yang berwangi-wangian macam minyak wangi, itu memang tujuan untuk mewangikan badan. Tak boleh. Ada pun macam sabun, apa semua ni, ia disebut sebagai litanzif, untuk membersihkan. Maka untuk membersihkan, tak ada masalah. Boleh pakai yang ada wangi pun tak apa. Sebab dia bukannya untuk mengambil sifat wangi, dia ambil sifat pembersihan dia. Ya? Maka tak ada masalah. Boleh bawa. Ya? Seterusnya. Okey, daripada Nur Danisha Batisha lagi. Semasa dalam berihram, masa menunggu untuk tawaf ketika di hotel, perlukah mandi dari tawaf itu pada keesokan harinya? Dah ada esok, mestilah kita mandi. Jangan tak mandi pula kan. Kita mandi aja dalam ihram pun. Kan tak ada masalah, boleh mandi. Ya, boleh mandi. Cuma pastikan bila kita mandi tu, rambut kita tidak gugur lah. Kalau rambut kita memang kalau kita mandi memang gugur, maka beratas ni jangan kita usik, takut gugur. Bila mandi gugur, itu dikira sebagai sengaja. Bila kita mandi, rambut gugur, itu dikira sengaja, maka dikenakan dam padanya. Ada pun bagi jemaah lelaki yang memang rambut kuat apa semua, bulu-bulu semua kuat, boleh mandi. Satu helai bulu jatuh tak ada salah, tak ada jatuh lah, insyaAllah kan.
Bagi jemaah lelaki beres. Tapi perempuan kadang-kadang rambut memang suka gugur. Bila mandi gugur lah. Pantang mandi mesti gugur, menampak gugur gitu. Maka untuk orang perempuan tak perlu mandi, ikat rambut apa semua, basahkan badannya apa semua yang sebab tu dengannya je lah. Ya. Okey, baik. Tetapi bagi mereka yang mimpi junub, kan ada jemaah yang mimpi junub tengah tidur, dia mimpi junub sampai mengeluarkan air mani, maka ini tak dapat tidak memang wajib mandi. Namanya pun mandi wajib, wajib mandi. Bila mandi wajib, nak tak nak memang kena basahkan rambut apa semua. Kalau yang mana gugur ke apa semua tu, itu memang kena bayar dam. Tak upaya daya lah. Memang kena bayar dam. Sebab apa? Sebab dengan dimandi tu, rambut tu binasa. Maka walaupun dia kena mandi wajib, itu memang satu kewajipan. Tetapi oleh kerana dia dalam keadaan rambutnya gugur, maka tetap juga dikenakan dam padanya. Ya, okey, baik. Seterusnya. Daripada bunga 10. Kenapa 10? Tak 11. Okay, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara nak bayar dam? Perlu niat ataupun bagaimana? Okey, bab dam ni besok kita akan urungkaikan secara terperinci lah esok. Kita ada bab dam dan juga pantang larang ihram yang 13 kita akan urungkaikan esok secara detail. Cuma saya menjawab soalan ini, bagaimana cara nak bayar dam? Perlu niat ke bagaimana? Orang yang dikenakan dam mesti tahu apakah kesalahannya. Tak ada yang dikatakan sebagai dam was-was kan? Was-was dam. Saya rasa macam tak apa Ustaz ambil duit ni untuk apa ni aja. Ni duit untuk bayar saya punya dam. Ustaz bagilah sedekah apa semua, saya niat dam. Untuk dam apa? Kalau yang mana ada mana-mana kelompangan ibadat umrah saya yang mana mungkin langgar ke apa semua, saya bagilah dam ni. Itu namanya dam was-was. Tidak ada dam was-was. Dam mesti tahu apa dia. Rambut gugur sebab mandi. Dia tahu. Terlupa pusingan yang ketujuh. Lepas tu pergi sa'i, lepas tu cukur gunting. Dia terlupa pusingan yang ketujuh, maka dia kena dam. Tak sempurna umrah, seekor kambing apa semua. Jadi, tahu dam apa. Itu yang pertama. Boleh bayar melalui mutawif-mutawif kita lah. Kan ada mutawif-mutawif kita yang akan menguruskan bayaran-bayaran dam tuan-tuan. InsyaAllah ada mutawif, gunakanlah mutawif tersebut. Ambil ilmu daripada dia. Ditentukan nanti insyaAllah. Kan ni dam kenapa kalau katalah selai rambut kena berapa rial. Selai rambut 5 rial. 2 helai 10 rial. 3 helai ke atas boleh kena sampai 60 rial tadi. Semua dam apa semua terperinci ni nanti boleh tanya mutawif. Boleh bagi duit kat dia. Nanti mutawif dengan amanah tersebut dia akan bagi pada fakir miskin untuk diberikan bayaran dam tersebut lah. Dengan niatnya fidyah. Ya. Maka yang memberikan bayaran dam itu niat dalam hati, ini adalah bayaran dam aku, ini fidyah aku. Gitu. Jadi beres dah. Ataupun ajar-ajar boleh cari sendiri fakir miskin apa semua kan, tak ada masalah. Tapi kalau tak tahu, maka cari yang mutawif nanti insyaAllah. Ya. Okay, baik. Terusnya. Zurina Rahmat. Assalamualaikum. Bagi ibu menyusu, adakah dibolehkan mengepam atau memerah susu ketika dalam ihram ataupun sewaktu tawaf dan juga sa'i? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okay, sama-sama. Boleh pam susu, tak ada masalah. Kan? Boleh bawa pam susu yang elektronik apa semua tu bagi ibu yang menyusu. Boleh bawa, tak ada masalah. Ya? Cuma ialah dalam fatras sekarang ni, baby apa semua tak boleh bawa lagi. Kan? Tapi kalau boleh bawa kan? Kalau memang ada bawa anak kecil ke apa semua yang memang menyusu, boleh pam susu ke apa semua. Ataupun mungkin di Malaysia ada menyusu, dia terpaksa kena tinggal kerja apa semua nak pergi umrah, maka mungkin boleh menakut banyak sangat air susu nanti sakit ke apa semua, dia boleh keras apa semua, maka boleh pam bawa keluar. Maka pam susu ni dalam ihram ataupun luar ihram tak ada masalah. Boleh pam, ya, tak ada masalah. Baik, seterusnya. Azizum Ibrahim, kita mula masuk Mekah. Boleh ke niat untuk buat umrah untuk orang lain? Kita dah buat umrah tahun lepas, maka dibolehkan kita masuk-masuk saja dengan umrah badal. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita dah pernah ada sejarah umrah sebelumnya. Maka ni saya petik daripada kata-kata Datuk Daud, Cik Ngah. Boleh buat umrah, tak ada masalah. Umrah badal lah, umrah badal. Masuk tu daripada Miqat Qanul Manazil lagi, saja aku melakukan umrah badal bagi ayahku dan aku berada dengannya kerana Allah Ta'ala. Contohnya, niat begitu. Boleh, tak ada masalah. Masuk dengan umrah badal. Boleh, kerana kita dah pernah buat umrah sebelumnya. Maka kita masuk yang pertama ni pun dikira sebagai umrah sunat bagi kita. Ya, baik. Seterusnya. Lagi, soalan-soalan seterusnya. Daripada Azlan Yusof. Kalau kaki kita pernah patah dan ada besi dalamnya,
Boleh ke kita pakai kursi roda? Boleh lah. Tak ada masalah. Kan? Kalau sekiranya memang tak boleh nak berjalan, kaki besi, nak jalan sakit ke apa semua kan, maka memang kena pakai kursi roda lah. Tak siapa nak dukung nanti. Kan? Maka tak boleh nak pakai tongkat pun tak boleh sangat. Nak jalan terencot-encot payah. Jadi better pakai kursi roda. Bawa kursi roda siap-siap. Tak ada masalah. Sebab dia dalam keadaan yang uzur, memang boleh lah pakai kursi roda lah. Kan? Maka kursi roda tadi ni, kalau memang betul sakit dan memang perlu kursi roda, bawa kursi roda siap-siap, wheelchair siap-siap daripada Malaysia lagi. Kan? Untuk kegunaan di Mekah dan juga Madinah nanti. Itu yang terbaiknya. Okay, baik. Boleh. Seterusnya. Daripada apa ni? Alfrida kan? Ernest. Ustaz, adakah sunat istilam di Bukit Safa, di Bukit Marwah? Adakah sunat juga kita istilam? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah itu adalah perkara sunat juga dalam pekerjaan sa'i? Maka kalau kita lihat dalam perkara-perkara sunat dalam kita bersa'i, sementara dah bertanya tu, saya sengaja nak menyatakan juga apakah perkara-perkara sunat ketika bersa'i. Yang pertama sekali, dalam keadaan berwuduk, itu memang sunat. Sebab sa'i tak perlu kalau berwuduk. Kalau berwuduk itu sunat. Yang keduanya, dilakukan sejurus saja lepas tawaf, terus saja pergi bersa'i. Yang ketiga, masuk ke tempat sa'i melalui pintu bab As-Safa, kan. Yang keempat, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki saja. Itu Bukit Marwah bolehlah bila bijak. Bukit Safa dah ada penghadang apa, tak boleh nak naik. Yang kelima, menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir dengan melafazkan takbir 3 kali. Ya, dan berdoa semasa berada di Bukit Safa. Bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah boleh kita nak istilam? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Boleh tak istilam? Boleh juga, tak ada masalah. Boleh juga, tak ada masalah. Maka menjawab soalan tadi, maka boleh kita istilam di Bukit Safa sambil menghadap Kaabah, sambil kita melafazkan dan melaungkan Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan barulah turun menuju ke Marwah. Yang keenam, berturut-turut pergi balik Safa Marwah tu, terus saja 7 pusingan pergi balik. Kemudian yang ketujuh, melakukan ramal anak ataupun lari-lari anak ketika mana lampu hijau bagi lelaki, itibak pada semua pusingan, buka bau pada semua pusingan bagi lelaki, itibak. Dan kesembilan, berjalan kaki itu sunat. Yang ke-10, mengelakkan kesesakan di tempat sa'i. Jika berlakukan kesesakan di tempat sa'i, elakkan daripada menyakiti orang lain. Takut janganlah kita bersiku orang ke apa semua kan. Dan yang ke-11nya, berdoa, berzikir dan juga membaca Quran sepanjang tempoh kita berjalan, kita menuju ke Safa Marwah apa semua. Nanti bersama dengan Tawif lah. Allahumma salli ala Sayyidina. Ramai-ramai bertakbir, berselawat ke Nabi. Semangat. Kan? Jadi boleh. Itu adalah 11 sunat ketika mana bersa'i. Maka menjawab soalan tadi, boleh kita istilah, boleh kita melafazkan Allahu Akbar walillahil hamd, barulah menuju ke Marwah. Okey, baik. Seterusnya. Daripada Yizi Yusof dia sebut tu. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya penyakit saraf yang memerlukan pakai slipper setiap masa. Tapak kaki sakit. Okey, baik. Bagaimana nak mengatasi masalah ini, terutama semasa dalam masjid? Maka masalah ni boleh diatasi dengan memakai slipper lah. Kan? Tidak sakit kaki, tak boleh pakai slipper, pakailah slipper. Okey, untuk jemaah yang memang kena pakai slipper, ingat jemaah lelaki pastikan semua jari nampak, orang perempuan tak apa. Dia ada slipper yang memang ada biji-biji, dia ada solver apa semua, tak masalah. Orang lelaki, dia pakai slipper juga. Cuma saya pesan kat jemaah, asingkan jenis slipper lah. Slipper jalan luar lain, slipper ketika mana tawaf dan juga sa'i tu lain. Jadi khaskan slipper tadi tu untuk bertawaf dan juga bersa'i. Kalau ada orang tegur apa semua, tak pedulikan aja kan. Kita sakit kaki kot kan. Maka kalau kata apa buka slipper cakap bahasa Arab lah, kita pun haza khas kan, kata gitu kat dia kan. Ini khusus untuk aku bertawaf bersa'i ni. Cakap gitu kat dia kan. Haza khas, kan, sembuhkan dari liup. Kan, dia orang nak tegur kadang-kadang ada juga orang tegur slipper lah, tegur itu, macam-macam nak tegur. Maka kita khususkan slipper ketika tawaf sa'i tu khas untuk bertawaf sa'i lah. Jadi asingkan dengan slipper luar apa semua ya, supaya jaga kebersihan. Okay, baik. Kemudian seterusnya, daripada Emma Cahaya Biruku. Ya, Assalamualaikum. Masa tawaf bagi pihak perempuan mesti pakai jubah je ke Ustaz? Kalau pakai baju muslimah, set seluar and blouse muslimah, boleh ke?
Untuk orang perempuan, hari tu dah ada dah jemaah saya yang ditahan masuk ketika mana tawaf. Sebab dia pakai seluar. Kan? Kan? Sebenarnya tak salah pakai seluar lapur apa semua, tak salah. Tetapi apabila nampak dia pakai seluar, tak dibenarkan masuk. Maka untuk orang perempuan, pakai jubah lah, pakai jubah. Untuk mengelakkan nanti, katalah hajah tertahan, tak ada masuk. Jenuh nak patah balik ke hotel apa semua, orang wadiafah, orang layan apa semua. Pakai jubah je lah mudah kan. Jadi polis pun bagi masuk apa semua ya. Jadi kalau pakai seluar takut tak bagi masuk, pakai jubah aja. InsyaAllah dia bagi masuk kan. Risaulah risau. Tapi sebenarnya sudut hukum tak ada masalah. Tawaf pakai seluar apa semua ni. Tapi dia sudut kebenaran nak masuk tu. Takut dia tak bagi masuk. Sebab seluar kan. Tapi sebab jemaah saya kena tahan. Saya takutlah juga jemaah lain juga kena tahan. Ni jemaah saya tu tak adalah jubah belah atas tu terengkat-sengkat sangat, tak lampau. Pakai juga seluar tapi dia tak bagi. Dia suruh balik tukar. Ya, berat-berat kan. Jadi untuk ambil langkah keselamatan, jangan pakai seluar lah. Pakai jubah lah, senang. Pakai seluar dalam jubah tak apa. Kan? Tapi yang luar tu memang jubah. Mudah gitu. Okay, baik. Terusnya. Ada lagi soalan? Okey, baik. Kalau dah tak ada masalah. InsyaAllah, kalau sekiranya ada kemusykilan, boleh WhatsApp saya di nombor di bawah ini 013-450-3230 insyaAllah untuk bertanya lagi pada persoalan-persoalan yang lain insyaAllah. Pada esok hari kita akan berjumpa lagi satu kali. Kan esok hari Khamis kita akan membicarakan berkaitan dengan larangan-larangan ihram dan juga bab dam secara keseluruhannya insyaAllah. Esok. Tadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih pada hajah-hajah yang setia bersama dengan Andalusia Travel and Tours yang berhad dan setia bersama rancangan Sempurnakah Umrahku. Mudah-mudahan saya doakan sempurnalah umrah tuan-tuan umrah kita semua insyaAllah. Berjumpa lagi pada esok hari. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.